Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. WhatsApp bro di luar sana, apa khabar semuanya para penonton di Jom Channel. Sekali lagi kita malam ini kita bertemu dan bersiaran pada satu bicara YB Khalid Samad. Seperti biasa untuk siri yang ke-64 anda kali ini minggu ini bersama saya pula Muhammad Saiful bin Rosman. Minggu lepas tak dapat bersama ya, tapi tak ada masalah. Dan kita nak bersembang-sembang, bersantai-santai juga tentang perkembangan-perkembangan terkini, isu-isu mutakhir yang berlegar, terutama hal-hal politik dalam negara. Dan memang tidak lain tidak bukan bersama saya iaitu YB Khalid Samad. Apa khabar YB? Alhamdulillah. Kita bersalam dah. Alhamdulillah. So sekarang macam mana YB? Masih ada semangat lagi sekarang ni? Mesti. Semangat terus sentiasa melawan, semangat, sentiasa ada, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan topik malam ini pun agak menarik, telah ditentukan sekarang ini. Kita nak ada lagi nanti kalau tuan-tuan dan puan di rumah sana kalau ada persoalan-persoalan yang perlukan maklum balas terus daripada YB Khalid Samad, boleh tulis di ruangan-ruangan komentar untuk saya ajukan kepada YB. Tajuk yang dipilih pada malam ini adalah nasib speaker dan nasib Perdana Menteri ditentukan tanda soal. Tapi sebelum ni YB, saya minta maaf dulu YB. Ya. Saya awal-awal soalan pertama ni saya mungkin tak menyentuh soal ini lagi. Okey. Kalau tak bersedia ke apa, tapi YB tetap kena jawab. Ini sebab terlalu berlegar-legar dalam pemikiran. Ni macam rasa macam kena perangkap ni. Saya selalu memang berpihak pada penonton. Okey. Saya kena jadi begitu. Alright. Baik YB, saya nak membawa YB satu kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih kurang pada 4 Julai yang lalu, berkenaan tentang satu mungkin teguran lah, agar supaya Pakatan Harapan kembali kepada perjuangan asal. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan kembali kepada perjuangan asal, dan agar tidak berpegang pada dahan yang rapuh. Itu satu kenyataan yang ditujukan khas kepada DP dan Amanah. Gitu. Jadi ramai yang merungkai satu persoalan yang memang terawang di situ. Jadi bagaimana YB bereaksi atau apa jawapan balas yang mungkin dia boleh berikan? Baik. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita punya moderator malam ni dia lari jauh daripada tajuk saya dan saya rasa semualah pimpinan dalam Amanah, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebagai pengerusi Pakatan Harapan. Lalu bila dia buat teguran, kita terima dengan baiklah ya. Tetapi sebenarnya kita tak pernah merasakan bahawa kita telah terkeluar daripada landasan perjuangan ya. Kerana perjuangan kita adalah untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang adil, yang bersifat berkebajikan, yang telus ya, dan sebagainya lah ya. Dan kita tak pernah lari daripada itu ya. Dan dalam soal nak melaksanakannya, sememangnya kita perlukan kerajaan ya. Kalau kita sekadar nak bersyarah mengenainya, tak perlulah nak dapatkan kerajaan ya. Maka kita melihat bahawa teguran Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah mungkin berhubung dengan soal kita nak dapatkan balik kerajaan. Tapi kalau kita nak dapatkan balik kerajaan itu adalah untuk melaksanakan apa yang kita lihat sebagai wawasan perjuangan kita, iaitu kerajaan yang adil, yang telus dan sebagainya, maka macam mana boleh dikatakan terkeluar daripada landasan perjuangan ya. Ini pertama. Tapi teguran itu adalah berhubung juga dengan soal nak dapatkan kerajaan, tapi jangan kita berpaut kepada dahan yang rapuh. Itu saya nak sentuh. Adakah berkaitan dengan sebelum itu ura-ura ingin melantik orang selain daripada Datuk Seri Anwar? Bagaimana itu? Ini yang dikatakan dahan yang rapuh ni, dia kata akhirnya menikam kita balik ya. Bagi kami, pengalaman yang kami lalui di mana kerajaan itu jatuh, dahan yang rapuh itu adalah Azmin and gang
dan Tan Sri Muhyiddin and gang. Iaitu mereka yang telah jatuh dan tak lagi bersama dengan perjuangan kita. Soal nak dapatkan pencalonan sama ada yang asal Tun Dr. Mahathir ataupun Datuk Seri Shafie Afdal, itu merupakan isu yang kita bincang dalam Majlis Presiden. Yang option 2 tu yang kata Tun Mahathir pun benda yang kita bincang dalam Majlis Presiden. Maka bila kita tak terima ataupun pihak PKR khususnya tak menerima, menolaknya, maka sekarang ni Tun Mahathir pun dah tarik diri dan dia serah cadangan, dia buat cadangan Datuk Seri Shafie Afdal untuk kita nak pecahkan kebuntuan, dan amanah dan juga saya difahamkan DAP telah mengeluarkan kenyataan bahawa kita tak buat keputusan sendiri, tapi kita bincang dan kita bawa ke Majlis Presiden untuk kita buat keputusan bersama. Tu maknanya kita ni begitu terbuka dan begitu menjiwai semangat Pakatan Harapan. Kita bukan bawa satu sikap ke mesyuarat dan menuntut supaya sikap kita diterima, tapi kita bawa hujah-hujah dan kita bincang bersama, kerana tujuan kita ialah untuk nak memecahkan kebuntuan, lalu akhirnya itulah sebabnya bila keluar kenyataan Majlis Presiden yang menegaskan kembali Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri, dan pada masa yang sama mengalu-alukan dan semua usaha untuk mendapatkan balik mandat untuk membentuk kerajaan, termasuklah soal cadangan Datuk Seri Shafie Afdal, maka ianya menunjukkan satu sikap yang lebih yang lebih adil dan bertujuan untuk mengutamakan persoalan mendapatkan balik kuasa kerajaan, tetapi kita Pakatan Harapan sebagai satu, bukan amanah buat sikap dia, DAP buat sikap dia, tapi kita bincang bersama, dan kita mengharapkan bahawa kedua-duanya iaitu Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Seri Shafie Afdal akan dapat berbincang dan akan dapat mementingkan kepentingan negara. Maknanya kalau nak dapatkan sokongan yang cukup supaya boleh bentuk kembali kerajaan dan sebagainya, mereka wajar bekerjasama, dan sama ada Anwar nombor 1 ataupun Shafie nombor 1 ataupun Anwar nombor 2 ataupun Shafie nombor 2 tu bincang bersama, tetapi yang penting dapatkan mandat untuk kembali membentuk kerajaan PH. Ini kehendak kita, so bagi orang yang kata tiba-tiba dah macam bila Anwar tegur suruh kembali kepada landasan perjuangan, tiba-tiba keluar kenyataan itu, letak nama Anwar, dia kata kita buat U-turn lah, kena tegur dengan Anwar, kita buat U-turn lah kononnya, tapi hakikatnya nama Anwar tak pernah dikeluarkan. Pasal mula-mula option pertama daripada sejak 3 bulan yang lalu, sampai sekarang nama dia masih lagi option yang pertama, option kedua telah ditolak. Option ketiga iaitu Shafie Afdal, kita bincang bersama dan kita keluarkan kenyataan yang tidak menolak Datuk Seri Shafie Afdal, tetapi menegaskan bahawa masih lagi nama Anwar pun masih lagi dalam senarai, kerana dia dalam mesyuarat itu dia telah menyatakan bahawa dia minta masa sedikit kerana dia dah hampir nak dapat persetujuan. Dia rasa dalam perundingan dia kata kalau kita gugurkan nama dia, maka rundingan dia akan terjejas. So oleh kerana itu dia mengharapkan bahawa kita percaya pada kata-katanya, dan memang kita tak pernah menganggap dia sebagai tak bercakap benar. Dia kata dia dah hampir nak capai persetujuan, dah rundingan di peringkat yang terakhir, so tolong jangan gugurkan nama dia, kerana kalau gugurkan nama dia maka rundingan itu akan terjejas. Tapi pada masa yang sama kita terima juga cadangan dan alu-alukan juga cadangan nama Datuk Seri Shafie Afdal, kerana ianya boleh membantu ke arah mendapat dan melengkapkan jumlah yang diperlukan. Tapi biarlah Anwar dengan Shafie duduk dan bincang bersama. Dan akhirnya diabsahkan melalui kenyataan Majlis Presiden. Betul. Dan segala keputusan ketetapan telah diputuskan begitu. Jadi persoalan ini penting, dan juga penonton di luar sana, terutama pimpinan-pimpinan di peringkat
tinggi pertengahan yang selalunya memberi satu atau mendapat satu misinterpretasi yang silap, yang salah. Ya, dia agak penting. Tapi kadang-kadang ialah sekali lagi saya berpihak juga kepada penonton. Ada kala mereka bukan apa, dihantui sesuatu benda. Ingat dulu masa apabila apa kata transaksi antara Tun Mahathir kepada Datuk Seri Anwar ketika dibincang kan ada rundingan di lain rundingan di luar dan akhirnya rundingan itu dibawa ke dalam walaupun keputusan ketika itu memutuskan Tun meneruskan tetapi puak-puak yang pengkhianat ni membuat satu keputusan sendiri. Jadi yang dahan yang rapuh ni lah. Itu dahan yang rapuh. Itu baru betul. Jadi mungkin itulah dihantui. Itu. Tapi hakikatnya keikhlasan, amanah dan DIP terutama dalam Pakatan Harapan dah terselah melalui keabsahan kenyataan daripada Majlis Presiden baru-baru ini. Itu jelas kan. Betul. Tapi anulah yang penting kita lihat bahawa kalau isu ni tak selesai dengan segera, maka Perikatan Nasional ni dia akan bertindak dengan semakin mengganas baru-baru ni pun dah timbul lah isu kan, iaitu yang setiausaha politik Presiden Parti Amanah Negara ditahan di bawah SPRM. Yang ini pun berita baru yang kita terima hari ini dan kita pun telah keluarkan kenyataan. Dan saya bila saya berhubung dengan peguamnya, peguam saudara Azhar ini, peguam itu beritahu bahawa agak pelik kerana sebenarnya kes rasuah ni Azhar adalah tukang lapor. Dia yang lapor. Dengar tu. Tiba-tiba dia pula yang kena tahan untuk bawah riman dan dalam perbicaraan bila dibawa ke mahkamah, bila hakim tanya kenapa nak diriman si Azhar, maka disebut bahawa dia sebagai pegawai kerajaan dia boleh mempengaruhi hasil siasatan. Tapi peguam Azhar beritahu dia bukan lagi pegawai kerajaan. Dia dah sejak kerajaan jatuh dan ditukar dengan kerajaan Perikatan Nasional, dia bukan lagi pegawai kerajaan. Lalu macam mana boleh dikatakan dia akan mempengaruhi keputusan siasatan? So inilah benda-benda yang timbul dan macam mana kenapa pergi ke pejabat amanah yang tak ada kena-mengena. Ini nampak macam seolah-olah ada udang di sebalik batu nak timbulkan persepsi bahawa ya betul kami ni iaitu Barisan Nasional, Perikatan Nasional ni semua tenggelam dengan rasuah. Tapi Pakatan Harapan pun begitu juga. Itu jahatnya perancangan mereka. Tapi begitulah kita harap bahawa saudara Azhar akan sabar dan tabah dan kita harap bahawa pihak SPRM juga bertindak dengan cara yang profesional dan tidak berlaku kembali na'udzubillah peristiwa-peristiwa seperti mana yang melibatkan mendiang Teo Beng Hock dan sebagainya. 6 hari riman ni bukan main-main sedangkan dia pelapor. Macam mana pula dia pula kena riman? Dia yang buat laporan rasuah itu. Pelik betul. Saya tak terjangka sampai kemungkinan kita risau yang tahap Teo Beng Hock sebenarnya. Tapi tak apalah, kita biar dia orang sihat-sihat. Saya pun tak mau komen lebih-lebih. Faham. Okey, dan salah satu macam YB sebut tadi, tindakan-tindakan yang makin berani dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional, termasuklah nak menghala ke sidang yang akan berlaku pada 13 Julai ini. Sebagai satu gambaran jugalah kepada penonton di luar sana, kalau masih ingat lagi pada 18 Mei yang lalu, di mana Parlimen ke-14 2020 pada takwim penggal ketiga, di mana mesyuarat pertama diadakan pada 18 Mei yang lalu. Sejarah tercipta dengan hanya satu hari sidang lebih. Tak sampai sehari pun. Tak sampai sehari pun kan. Dan tak ada apa-apa pertentangan usul, hanya sekadar mendengar ucapan perasmian. Dan akhirnya ditutup gitu. Dan kali ini merupakan mesyuarat yang kali kedua yang akan diadakan 13 Julai sehingga dijangka 27 Ogos. So 25 hari. Jadi kalau sekiranya sidang pertama itu rupanya. Untuk sidang yang kali kedua ni nanti Babi, apakah rasa kejutan atau kelainan yang akan timbulkan nanti? Seperti mana tajuknya lah iaitu sidang Parlimen 13 Julai, nasib speaker dan nasib Perdana Menteri ditentukan. Tanda tanya. Kerana dalam sidang ini ada beberapa usul. Yang usul yang pertama yang akan dibahas, yang akan dibentangkan oleh pihak kerajaan, dan ini pun bersejarah,
Kerana tak pernah sebelum ini Perdana Menteri membuat usul untuk meminta speaker mengosongkan kerusinya untuk diganti dengan orang yang lain, ya. Maka ianya akan dibahas dan sefaham saya ianya akan diundi, ya. Dan speaker ini kita jangka ingin ditukar oleh Perdana Menteri kerana speaker ini telah menerima usul Yang Berhormat Langkawi, iaitu usul undi tak percaya terhadap Perdana Menteri, ya. Ini memang benda yang dia takut sangatlah. Yang hari itu yang sidang yang pertama pun di antara sebab kenapa tak dibenarkan perbahasan kerana usul tu dah tiba dan speaker pun dah kata usul Langkawi ini diterima. Maka kalau dia buat sidang dan ada perbahasan, maka usul ini akan menjadi usul pertama yang dibahas, ya. Maka sekarang ini untuk nak elakkan itu, sefaham saya dan sefaham pihak-pihak Pakatan Harapan, tujuannya dia nak jatuhkan speaker ini, dia nak tukarkan speaker ini supaya usul itu tak akan dibahas, ya. So ini juga akan menjadi sebagai satu ujian sejauh mana Perdana Menteri menguasai majoriti ahli dewan. Ya, kalau dia bawa usul ni, ya, dan dia boleh menang, ya, maka dia dapat capai matlamat dia, iaitu menghalang undi tak percaya, dan ianya juga menunjukkan bahawa dia ada pengaruh dan sokongan majoriti dalam dewan. Penanda aras. Ianya sebagai salah satu penanda aras. Kita pun heran kerana speaker kita ni cukup profesional dan menerima pujian daripada banyak pihak, dan walaupun dia adalah ahli Parti Amanah Negara, tetapi dia telah bertindak dengan cara yang adil, mendengar semua pihak dan membenarkan semua pihak untuk bersuara semasa kita sebagai Kerajaan Pakatan Harapan dululah, ya. Tetapi nampak gaya Kerajaan Perikatan Nasional ni dia tak nak speaker yang sebegitu rupa, ya. Banyak juga reformasi yang telah dia lakukan sebagai ketua kepada Dewan Rakyat, termasuklah memberikan pihak PAC pengurusinya adalah daripada pihak pembangkang, ya. Maka Public Accounts Committee ini dipengurusikan oleh pembangkang. Dia boleh panggil menteri-menteri untuk soal siasat ataupun ditanya tentang apa-apa projek ke masalah ke yang di bawah kementeriannya, menteri itu kena jawab, ya, terhadap PAC ini, ya. Saya sendiri pun pernah dipanggil untuk menjawab pihak PAC, dan banyak lagi lah yang reformasi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk menghidupkan Dewan Rakyat dan membenarkan isu-isu dibahas dan dikupas dengan cara yang lebih mendalam dan lebih berkesan, ya. So ini tak ada sebab kenapa perlu ditukarnya speaker, ya, bukan kerana dia tak memainkan peranan dia ataupun dia buat sebelah ke apa-apa, tetapi sefaham kita semata-mata kerana dia telah menyatakan usul undi tak percaya itu telah diterima dan diterima untuk dibahas, dan kalau mengikut standard convention ataupun kebiasaan parlimen, usul tak percaya kepada Perdana Menteri akan diberikan keutamaan. Ni yang Muhyiddin takut sangat ni, ya. So dalam usul yang dibawa oleh Perdana Menteri, dia nak tukar speaker, lepas tu dia nak dia gantikan dengan calon yang dia sebutkan. Lepas tu dia nak tukar timbalan speaker yang daripada DAP, Ngah Komeng, dan dia sebut Azalina sebagai calon yang dia nak gantikan, ya. So kalau speaker ni jatuh, dapat ditukar, maka kehendak beliau Muhyiddin mungkin akan tercapai, ya. Tapi kalau dia gagal, ya, maka pada hari itu juga nasib dia sendiri sebagai Perdana Menteri akan ditentukan. Tu yang tajuk tadi tu menarik, ya. Pasal 13 Julai
nasib speaker dan nasib Perdana Menteri akan ditentukan. So dua-dua, maknanya kalau speaker dapat bertahan, maka usul undi tak percaya itu pula akan dibahas. Perdana Menteri pula akan terpaksa menghadapi sama ada dia sokong ataupun tidak. Ya. So ini satu benda yang memang hari yang cukup bersejarah lah. Betul. Tapi kalau ikut tata cara Dewan, tadi YB ada sebut usul tak percaya kepada Perdana Menteri itu akan diutamakan. Tapi mana satu yang akan dibawa dulu? Undi tak percaya kepada Perdana Menteri atau usul menukarkan speaker? Speaker dulu, kerana bila sidang nak berjalan, speaker tu kena mempengerusikannya. So speaker dulu, itulah bila lepas speaker tu dah ditetapkan sama ada Tan Sri Ariff kekal ataupun sebaliknya, lepas tu timbalan speaker juga. Lepas itu barulah kalau speaker itu masih lagi Tan Sri Ariff, maka sefaham saya Tan Sri Ariff telah menyatakan bahawa usul undi tak percaya daripada Langkawi akan didahulukan. Kerana bila sidang dah berjalan, cukup penting nak menentukan siapa sebenarnya Perdana Menteri. Betul ke Perdana Menteri ni layak untuk menjadi Perdana Menteri? Ya, kerana kalau kita ikut ucapan titah yang di-Pertuan Agong dalam Parlimen pada hari yang sidang yang pertama tu, yang di-Pertuan Agong telah sebut Tan Sri Mahyudin layak menjadi Perdana Menteri oleh kerana dipercayai mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. So benda tu belum lagi dibukti. Kalau ada undi tak percaya, maka barulah terbukti. So sekarang ni kita nak tahu bila dah Dewan dah bersidang, speaker yang mempengerusikannya adalah speaker yang sah, yang telah mendapat sokongan ahli Dewan. Maka persoalan yang kedua, bila speaker nak uruskan persidangan itu, ialah nak tentukan Perdana Menteri itu sah ataupun tidak, layak ataupun tidak, dapat sokongan majoriti ataupun tidak. So ini memang hari yang cukup bersejarah, dan kita harap bahawa speaker akan dapat dikekalkan. Nombor satu, kerana dia telah bertindak dengan cemerlang, banyak reformasi yang baik yang telah diusahakan. Dan yang kedua, kerana bila dia sebagai speaker, kita yakin bahawa usul undi tak percaya itu juga akan dibawa dan akan dibahas. Dan pada ketika itu barulah kita nak tahu betul ke Perdana Menteri ini dapat sokongan majoriti ataupun sebaliknya. Betul. Persoalan teknikal lagi satu YB. Berkenaan tentang speaker lah ni, saya saja untuk bawakan satu konteks yang lain. Kalau sekiranya memang penting usul untuk menukarkan speaker tu boleh menjejaskan keputusan yang lain, tapi dari peringkat awal kenapa Tuan Speaker menerima usul untuk menukarkan speaker tu, walhal bolehkah dia menolak usul tu sendiri? Kalau inilah sebabnya speaker ni kita ingin dia kekal, kerana dia bersifat adil dan profesional. Dia mungkin dia sebagai speaker dia boleh tolak usul Perdana Menteri kan, nak tukar speaker. Ni dah, dia kata ni dah sidang kedua. Sepatutnya kalau nak tukar semasa sidang yang pertama kan. Ni kenapa pula tengah-tengah jalan nak tukar? Tapi dia bersikap profesional. Dia kata okeylah, Perdana Menteri nak bawa usul itu, biar ianya dibahas dan biar pengundian dijalankan, kerana dia pun nak mengesahkan dirinya mendapat sokongan ahli Dewan. Hanya kita dapati bahawa Perdana Menteri ini kita seolah-olah tak nak bagi diri dia. Dia nak speaker tu ditukar kerana dia takut dengan usul undi tidak percaya itu. Tapi yang usul undi tidak percaya bagi Perdana Menteri ini memang susah sikit lah kerana dia pun risau yang orang yang sokong dia sekarang ni tiba-tiba tarik diri, jatuhlah dia kan. Pasal dia orang ni duk sibuk kata nak buat PRU lah, nak buat pilihan raya lah, apalah. Dia pun maknanya dia tak percaya sokongan yang dia dapat itu sokongan yang padu. Ianya pun boleh ditarik pada bila-bila masa. Inilah masalah bila kita ni bekerjasama dengan tebuk atap, buka pintu belakang dan pengkhianat. Kita tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Itu saya akan sentuh nanti tentang apa perkembangan yang berlaku di peringkat
Perikatan Nasional bagi kacamata pandang YB selaku pimpinan Pakatan Harapan ni. Okey, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan di rumah sana, sekadar untuk satu informasi juga, iaitu Tuan Speaker Dewan Rakyat adalah seorang yang profesional, misalnya tadi Tan Sri Datuk Muhammad Arif bin Mat Yusof. Ya, di mana telah melaksanakan banyak perubahan dan juga reformasi di Dewan demi memulihkan martabat institusi Parlimen itu sendiri. Salah satunya macam Wabi sebutkan tadi, jawatankuasa pilihan khas. Ada 6 semuanya. Jawatankuasa pilihan khas menimbang rang undang-undang, berkenaan tentang bajet, pertahanan hak asasi dan sebagainya. Di mana jawatankuasa pilihan khas ini dianggotai dan juga diketuai sendiri oleh pihak pembangkang. Jadi ini adalah satu perkara check and balance dalam Parlimen. Dan kalau semak dan imbang. Semak dan imbang, check and balance. Kalau mereka dari Selangor, benda ini bukan satu kejutan. Selangor pun pernah menggunakan Sarkat dan sebagainya. Jadi inilah suatu pembaruan daripada kerajaan Pakatan Harapan. Setiap kali kita Pakatan memimpin, akan ada pembaruan untuk memastikan segalanya dijalankan dengan adil dan maka terbukti reformasi dijalankan. Tetapi bukanlah boleh dicapai ke semua reformasi itu dalam masa setahun dan sebagainya, makan masa kerana pegawai-pegawai pun perlu memahami, barulah kita boleh melaksanakan. Macam Parlimen ni pun dia berperingkat-peringkat dan mendapat pengalaman daripada negara-negara yang lain dan sebagainya lah. Nak tengok macam mana nak capai matlamat yang sebenarnya, iaitu semak dan imbang untuk menentukan bahawa kerajaan itu bertindak dengan seadil yang mungkin dalam semua aspek dan sebaik yang mungkin dalam setiap bidangnya, seperti mana yang disebutkan tadi lah, pertahanan, hak asasi, undang-undang dan sebagainya. Betul. Kita ada terima dah awal-awal ni ada persoalan-persoalan. Tapi sebelum tu nak kena jelaskan bila kalau speaker kekal, lepas tu ada undi tak percaya terhadap Perdana Menteri, katakanlah Perdana Menteri kalah, maka dah ada undi tak percaya, dia kalah. So, Perdana Menteri akan ada 2 pilihan. Dia akan sama ada diletak jawatan, seperti mana yang Tun Dr. Mahathir lakukan. Tun Dr. Mahathir pun lakukan oleh kerana dia pun dah rasa dia dah hilang sokongan majoriti. Walaupun tak dibuat di dalam Dewan, tetapi dibuat di luar kerana Muhyiddin dah nak keluar, Azmin pun dah keluar, dia congak-congak dah hilang dah majoriti. So, dia letak jawatan. Muhyiddin, kalau berlaku undi tak percaya, dia boleh buat 2 perkara. Nombor 1, dia boleh letak jawatan dan membenarkan Dewan untuk memilih Perdana Menteri yang baru. Ataupun suspend nombor 2 dia pergi jumpa Yang di-Pertuan Agong dan dia minta bubar Parlimen. Ni dalam perlembagaan itulah keadaan 2 pilihan. Tapi Yang di-Pertuan Agong boleh mempertimbangkan permohonan dan syur Perdana Menteri untuk bubar Parlimen, tetapi sefaham saya dia tidak semestinya melakukannya. Lebih-lebih lagi kalau ada pihak yang datang membawa mandat menunjukkan bahawa dia sudah mendapat sokongan majoriti. So inilah di antara sebab kenapa kita menggesa dan mendesak supaya isu calon Perdana Menteri itu dapat diselesaikan dan undi ataupun sokongan yang lebih daripada 112 itu dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Di kalangan Pakatan Harapan. Itu kita minta Anwar sebagai calon dan juga Datuk Seri Shafie Afdal yang telah dicalonkan juga oleh pihak Tun untuk berbincang. Yang penting bagi kita, bagi amanah, kita ni parti yang berpegang pada prinsip. Bukan berpegang apa kalau dalam bahasa Inggerisnya, kita ni principle centric. Bukan personality centric. Bukan kita perjuangkan prinsipal. Bukan perjuangkan mana-mana individu. Yang penting prinsipal itu dilaksanakan, iaitu dapatkan kerajaan, laksanakan satu sistem pemerintahan yang adil, yang telus, yang bersifat berkebajikan, yang ada pertanggungjawaban dan sebagainya. Soal memang kita sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi yang terpenting negara ini mesti diselamatkan
daripada Kerajaan Perikatan Nasional yang sekarang ni kita nampak dah mula mengganas lah. Sampai seorang wanita yang muda yang membuat laporan tentang layanan pelarian dan parti pun ditahan polis. Ini sama macam kes Azhar. Itulah. Tu yang kita risau ya. Ini bukan corak kerajaan yang kita idamkan. Yang bertindak nampak keterlaluan dan melampaui batas lah. Walaupun kita nak jaga dan sebagainya, tapi ada cara-cara dia. Ini memang menarik sangat. Saya rasa sidang kali ini memang amat ditunggu-tunggu oleh semua untuk melihat apakah dramanya nanti. Itu kena tengok tu. Dan soalan-soalan dah memang ada awal-awal kita dah ada dah ni. Saya seimbas tu mungkin jawapannya dah diberi tadi, tapi saya meraihkan daripada Baji Kaya Baji Mas soalan dia tengok dari Facebook. Salam Tuan Moderator dan Wabi Khalid. Salam. Apa kesan utama kalau pertukaran ini tetap terjadi pada PH? Dan soalan kedua, apa kekuatan yang tinggal pada PH untuk memenangi PRU ke-15 akan datang selepas badai melanda teruk PH? Yang kesan utama kalau pertukaran ini itu pertukaran speaker lah kot. Saya anggaplah dia maksudkan. Yang pertama, dia akan mungkin speaker yang baru itu tidak akan membenarkan undi tak percaya. Maknanya PH kerajaan ataupun Muhyiddin akan kekal sebagai Perdana Menteri. Dan untuk kita nak dapatkan kerajaan kembali mungkin menjadi semakin sukar kerana kedudukan Muhyiddin semakin mantap. Kerana dalam parlimen itu speaker yang ada mungkin selepas itu tidak akan menerima usul undi tak percaya buat selama-lamanya. Mungkinlah. Saya pun tak tahu apa kekuatan yang tinggal pada PH untuk memenangi PRU 15 ialah ini memang sukar untuk kita nak meramalkan kekuatan yang ada pada kita adalah seperti mana yang ada sebelum ini. Tetapi mungkin dah banyak perubahan kerana bila kita nak lawan pilihan raya ke-15 ini kita akan berhadapan dengan kemungkinan pihak lawan yang telah bersatu di antara UMNO dengan PAS dan mungkin juga dengan Parti Bersatu, kita tak tahu dan tidak lagi berlaku tiga penjuru seperti mana yang berlaku pada 2018 dan itu pun menjadi masalah. Lebih-lebih merumitkan lagi kalau mereka bersatu dan kita pula pecah menjadi dua. Itu masalah juga kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku. Mungkin masalah PH ni tak dapat selesai, kita pun berpecah pasal bergaduh atas antara sama kita dan sebagainya, soal rundingan kerusi ke apa ke. So kalau itu tak dapat kita hadapi dengan baik, maka ianya menjadi lebih rumit lagi dahlah kita berhadapan dengan lawan yang telah bersatu, kita pula na'uzubillah berpecah tu kita harap tak berlakulah. Kalau boleh kita menunjukkan kebijaksanaan untuk menentukan kesatuan dengan semua pihak menunjukkan sifat dan sikap bertolak ansur dan saling menghormati. Itu penting pasal YB memberikan satu senario terburuk lah, worst case scenario. Jadi oleh itu memang na'uzubillah. Jadi penting untuk kita menilai kekuatan dan juga mungkin kekurangan yang perlu segera ditampungi agar segera membina kekuatan. Al-maklum sekarang ni YB kita tengok dah macam-macam dah kursus pilihan raya, semua masing-masing sedang menggerakkan ke arah tu. Tapi kalau bolehlah kita tak nak pilihan raya umum lagi. Dan kita kalau boleh kita nak ambil alih kerajaan itu melalui kita memperolehi sokongan majoriti ahli dewan. Kerana seperti mana yang kita tahu pilihan raya ni kosnya cukup tinggi. Biasa-biasa paling kurang pun 800 juta. Kali ini diramalkan mungkin 2 kali ganda oleh kerana COVID-19, daripada PKP dan sebagainya. 1.6 bilion terpaksa dibelanjakan oleh kerana pengkhianat yang dahan rapuh itu yang telah mewujudkan satu kerajaan yang tidak kukuh dan mempunyai majoriti yang begitu nipis.
So inilah masalah yang dihadapi, yang menyebabkan orang pun nak datang melabur pun dia tengok alahai kerajaan pun begitu tak stabil. Kan dia melabur tiba-tiba berubah kerajaan lagi dan sebagainya. Lalu ini semua adalah hasil daripada dahan yang rapuh, pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Azmin dan Muhyiddin Yassin. Itu dia. Harap terjawab soalan dari Baji Kaya, Baji Mas. Kita pergi soalan seterusnya boleh sambil kat luar ni memang panas pun ada dan kita raikan soalan yang begitu padu yang memang perlukan jawapan. Daripada Muhammad Daud Majid, dia lihat daripada Facebook. Assalamualaikum YB. Bolehkah kerusi-kerusi yang diberikan kepada Bersatu diagih-agihkan bersama di antara PKR, DAP dan Amanah pada PRU 15 nanti? Jika ia dilakukan, kita mungkin boleh menang besar nanti. Apa pendapat YB? Yalah, saya rasa soal agihan kerusi itu satu hal lah, tetapi hakikatnya bagi pandangan saya lah, bila kita hilang Bersatu dan Bersatu berada di belah sana, maka bererti kita bukan semakin kuat, kerana walau macam mana sekalipun hakikatnya Bersatu tu ada membawa undi bersama dia, dan apa yang kita nak dan apa yang kita telah amalkan pada PRU ke-18, undi yang untuk Bersatu telah membantu kita untuk menang. Undi kita pun telah membantu Bersatu. Undi dia pun telah membantu kita. Itulah yang dikatakan dalam politik ni, kita nak ramaikan kawan, bukan ramaikan lawan. Lalu kalau dulu kita menang oleh kerana adanya kelebihan-kelebihan tertentu dalam Pakatan Harapan, lepas tu kita pula hadapi 3 penjuru. Sekarang ini pada PRU ke-15 ini, kalau kita sekali lagi sebagai pembangkang masuk dalam pilihan raya, kita kena ambil kira bahawa pengerusi Suruhanjaya pilihan raya pun akan ditukar, kerana calon speaker yang baru yang dibawa oleh Perdana Menteri adalah bekas pengerusi SPR yang kita lantik. Dulu kita lantik, kita nakkan pengerusi SPR yang adil, yang telus dan sebagainya, kita lantik dia. Dia dipecat ataupun dia diminta untuk letak jawatan, dia letak jawatan dan dia dijanjikan jawatan speaker. So kadang-kadang jawatan speaker ni menjadi macam rebutan, tetapi sebenarnya apa yang di antara matlamat Kerajaan Perikatan Nasional ni ialah dia nak kuasai Suruhanjaya pilihan raya. So kita tak tahu keadaan pilihan raya kali ini macam mana. Mungkin semakin teruk dari segi pengamalannya, dari segi keadilannya dan sebagainya. So susah kita nak ramal, bukan semudah itulah kita nak menang pilihan raya. Kita dulu sebagai pembangkang berapa lama? Kalau PAS ni daripada asal dululah tak pernah kita menang. Kalau dulu kan PAS kan, lepas tu bila dah jadi Amanah sekalipun, masuk PRU ke-14 baru menang pegang kerajaan di peringkat persekutuan. Tu berapa tahun, sejak pilihan raya yang ke-14 baru kita menang. Lalu jangan kita andaikan ianya satu perkara yang mudah, kerana kerajaan yang dulu mungkin dia pun tak jangka dia rasa dia kuat, dia tak jangka dia boleh kalah pada PRU ke-14. Kali ini kalau PRU ke-15 dengan segala pendekatan yang kuku besi dan sebagainya, yang berat sebelah dan sebagainya, semakin sukar untuk kita memenanginya. Itulah sebabnya Majlis Presiden Pakatan Harapan hari itu telah membuat keputusan mesti diberikan keutamaan kepada persoalan nak dapatkan balik kerajaan itu. Tak semestinya melalui PRU 15. Pasal ada pula yang kata mesti melalui PRU 15, kalau tidak kita pun jadi kerajaan pintu belakang. Tak. Kerana PH dah dapat mandat. Pencuri masuk ikut pintu belakang, ikut masuk atap, kita kena halau dia keluar lah. Tu je, pasal rumah tu adalah sebenarnya hak milik kita. Rakyat dah beri pada kita kuasa itu. Tu terpulang pada kita. Kita nak ambil alih balik dan kita bersatu balik untuk mendapatkan balik rumah itu, ataupun kita nak biar dia pegang sampai tunggu pilihan raya umum. Sebab besar harapan yang saya dapat menilai juga daripada mereka yang memberi undi kepada Pakatan Harapan dulunya, agar diperjuangkan sebaik mungkin sehingga
dikembali hak yang mereka telah berikan kepada Pakatan dulu. Itu yang mereka ingin lihat. Jadi usaha-usaha itu sedang dijalankan macam seperti yang YB sebut tadi, bagaimana Pakatan Harapan begitu komited untuk mendapatkan kerajaan ini kembali. Itu dia. Jadi sambil-sambil tu juga YB lah, kita tadi sentuh pasal tindakan-tindakan yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Tadi tindakan-tindakan yang luar jangkaan, tangkap, masuk, direman dan sebagainya gini kan. Apa lagi yang Wabi dapat lihat lah sekarang, mungkin dia boleh kongsikan sekali kelemahan di peringkat Perikatan Nasional ni, apa yang telah berlaku dalaman mereka. Sebab antaranya apabila pernah dinyatakan oleh pimpinan UMNO juga tidak bersetuju untuk ditubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional. Apa lagi yang mungkin YB boleh sampaikan yang mereka tak memang sedar? kita semua tahu bahawa Bersatu itu merupakan parti yang asalnya keluar daripada UMNO, dan mereka sokong Bersatu ataupun Tan Sri Muhyiddin ini semata-mata dengan tujuan supaya Pakatan Harapan dijatuhkan. Kalau kita lihat pun jumlah kerusi yang ada pada Tan Sri Muhyiddin, iaitu Bersatu, banding dengan UMNO, memang UMNO ada kerusi yang lebih banyak, tetapi mereka bijak berpolitik, walaupun mereka jumlah kerusi tak banyak, jumlah kerusi mereka adalah lebih, tapi mereka lihat bahawa mereka untung, mereka menyokong Muhyiddin kerana mereka kekal dalam kerajaan dan Pakatan Harapan ni dijatuhkan. Dia tak bergaduh, aku kursi banyak, awak kursi kurang, aku takkan sokong kamu. Akhirnya tak dapat kuasa, tak dapat menjatuhkan Pakatan Harapan. Walaupun mereka kursi yang lebih, mereka sokong Muhyiddin. Tetapi itu untuk masa sekarang. Untuk pilihan raya ni dia orang akan berhadapan dengan berbagai-bagai masalah, termasuklah persoalan agihan kursi, dan sebagainya. Pihak UMNO dah kata dulu awak punya orang ni semua menang atas nama BN, tiba-tiba dah menang lompat masuk ke Bersatu. Semestinya kerusi ini kita akan minta balik. Kita tak akan benarkan Bersatu bertanding, dan sebagainya lah. Lalu mereka akan bergaduh, tapi itu untuk PRU ke-15. Tapi sekarang ni dia saling menyokong lah, saling memanfaatkan. Kelihatan begitu. Kelihatan begitu. Tapi sentiasa tak stabil, sentiasa diugut. Dia nakkan sesuatu, dia ugut, bila dia ugut dia dapat. Macam itulah. Lalu kerajaan ini bukan satu kerajaan yang mempunyai perancangan jangka masa panjang tentang ekonomi dan sebagainya. Ianya kerajaan yang wujud untuk nak survive. Nak halang Pakatan Harapan kembali. Itu je. Okey, YB, ni ada satu soalan lagi ni. Tapi itulah seimbas ni agak orang kata apa, challenge juga ni untuk YB menjawab ni, satu cabaran daripada Rajani Said. Tu ni, terima kasih saya tanyakan soalan ni. YB, komen sikit berkenaan tindakan Khairuddin keluar dari Parti Amanah. Apa sebab dan punca beliau bertindak demikian? Dan soalan kedua ni, YB, apa perancangan Parti Amanah setelah bersetuju menamakan Datuk Seri Anwar sebagai calon PM bagi Pakatan Harapan, dan hala tuju, serta apakah persiapan Amanah serta PHAM-nya berhadapan kemungkinan berlakunya snap election? Soalan pertama. Soal Datuk Seri Khairuddin tu pilihan dia lah. Pilihan dia. Nampak kita kelihatan pada asalnya dia okey dengan Amanah, kerana Amanah ni pun menyokong Pakatan Harapan, dan bagi dia memang kita semua tahu dia orang kuat Tun Dr. Mahathir kan. Tapi dia masuk Amanah, takkanlah bila dia nak mohon jadi ahli Amanah kita nak tolak, kerana pada ketika itu memang kita dalam Pakatan Harapan adalah termasuk Parti Bersatu di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir. Tapi bila dia mungkin dia lihat keadaan sekarang ini, banyak serangan-serangan terhadap Tun dan sebagainya yang dia tak selesa, lepas tu dia pun sikap dia terhadap Anwar pun berubah, dan dia telah keluar. Tu hak dia lah. Tapi kita mengharapkan bahawa akhirnya semua boleh bersamalah dengan Pakatan Harapan dan boleh saling menghormati di antara satu sama lain. Yang soal yang kedua, perancangan Parti Amanah setelah bersetuju menamakan Desai, memang daripada awal lagi kita dah namakan Desai sebagai calon. Tak pernah timbul keadaan di mana kita tolak Desai. Hanya kita berikan tempoh pada ketika itu, pada asalnya ada deadline-nya. Deadline ini telah melampaui, tetapi Desai masih lagi memohon masa untuk nak dapatkan sokongan yang diperlukan untuk membentuk
kerajaan. Maka kita sokong usaha-usaha dia, tetapi pada masa yang sama kita pun kena memperkukuhkan Parti Amanah dan juga PH untuk bersiap sedia takut-takut akan berlaku snap election. Ya, kadang-kadang kalau dia nampak macam dah dekat nak dapat persetujuan dia minta bubar. Tapi kalau dia nak minta bubar pun seperti mana yang kita katalah. Kita harap yang di-Pertuan Agong akan tidak tergesa-gesa untuk mengadakan pilihan raya umum, tetapi sebaliknya akan membenarkan satu keadaan di mana dibuktikan siapa yang ada sokongan majoriti untuk membentuk kerajaan kembali tanpa adanya PRU ke-15 kerana membazir. Tapi antara yang saya terkesima juga daripada Seri Khairuddin bila keluar daripada Parti Amanah masih lagi memberikan satu penghargaan menyebutkan bahawa Parti Amanah parti yang ikhlas, di mana pemimpin-pemimpinnya adalah pemimpin yang baik. Disebut juga nama Presiden dan juga nama YB. Jadi kita mungkin kita meraihkan jugalah perbezaan ini. Tak timbul terlepas rantai Islam dari tengkuk, tak terlepas gitulah. InsyaAllah. Tetapi kita pun kadang-kadang rasa terkilan jugalah dengan komen-komen yang bagi kita pun dia pun respon kepada orang yang menyerang dan mengutuk Tun, lalu dia pun menyerang dan mengutuk Anwar. Bagi kita ianya satu keadaan yang tidak sihat lah. Sepatutnya kalau benda orang buat kita tak setuju sekalipun, jangan kita terikut-ikut dengan cara mereka, kerana ianya hanya mengeruhkan keadaan. Pandangan saya lah. Tapi kita ucapkan terima kasih lah sejauh mana yang dia telah memberikan perkhidmatan dan membantu rakyat. Kita ucapkan terima kasih. Selaku Didi Jasin sebagai penyelaras Parlimen. Alhamdulillah. Saya difahamkan dia berfungsi dari sudut itu, dia memang berperanan. Tetapi sikap dia terhadap Anwar, sikap dia yang menyanjung Tun menjadi masalah bagi dia bila Bersatu itu keluar daripada Pakatan Harapan dan Tun pula diserang, maka satu benda yang keadaan yang sukar untuk diterimalah. Saya nak sentuh juga pasal pilihan raya. Saya macam terperasan dalam kenyataan Majlis Presiden baru ini berkenaan tentang pilihan raya. Sekiranya lah pilihan kedua bagi sebut tadi berlakunya snap election, tetapi mengharap agar pilihan raya di peringkat negeri tidak dilakukan atau hanya di peringkat persekutuan saja. Boleh ulas yang tu? Maknanya tak semestinya pilihan raya negeri dan pilihan raya persekutuan dijalankan serentak. Lebih-lebih lagi kalau macam di negeri seperti Selangor, di mana kerajaannya stabil, bawah Pakatan Harapan, majoriti kerusi yang begitu banyaklah, besarlah. Kalau tak silap saya masih ada dalam keseluruhan 52 ke 56 Selangor ni, aku pernah lupa dah. Tak silap saya 56, kita masih ada dalam hampir 40 bersama kita. Walaupun yang PKR yang belah Azmin tu telah keluar dan menjadi sebagai adu bebas dan sebagainya, menjadi pembangkang, tetapi kita masih ada dalam 40 lebih. So satu majoriti yang cukup mantap, maka tak ada sebab untuk kita bubar. Maka cadangan Majlis Presiden ialah sekiranya dibubarkan Parlimen sekalipun, negeri-negeri yang dikuasai ataupun dipimpin oleh Pakatan Harapan, iaitu Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga di Sabah, tak perlu bubar. Kita tak perlu bubar. Biar kerajaan negeri itu yang telah mendapat mandat untuk 5 tahun, biar dia teruskan. Tapi yang kerajaan-kerajaan negeri yang lain yang dapat mandat secara pintu belakang dan secara tebuk atap, kita galakkan mereka bubar supaya buat sekali lah. Memberi kesan tu. Sekiranya kalau berlaku pilihan raya negeri-negeri sebutkan tadi, ialah mana tengok pada yang menang. Macam Kelantan, Terengganu tu buat sikit. Tapi dia orang ni mungkin dia orang kata, dia pun tak tebuk atap. Dia orang menang daripada dulu, dia kekal. Mungkin yang Melaka, Johor, Kedah, tu kalau nak ikutkan secara prinsip sepatutnya dia bubar jugalah. Pasal dia geng tebuk atap. So kalau federal pun tebuk atap pun bubar, takkan yang negeri tebuk atap tak nak bubar kan? Berbalik lagi persoalan Parlimen, selain daripada nasib
speaker dan juga nasib Perdana Menteri ini kan. Ya. Mungkinkah ada ialah usul-usul ataupun hal-hal yang nak dibincangkan dalam parlimen? Ya. Ialah of course ada banyak beberapa usul-usul yang telah saya pun tak hafal semuanya dan mungkin tak bersedialah untuk nak berbincang pada malam ini kerana nak kena kaji jugalah dia punya usul-usul dia tu. Okay. Masih ada seminggu lagi untuk saya baca dan kaji dan kita akan berbincang di kalangan ahli-ahli parlimen amanah dan juga Pakatan Harapan berhubung dengan usul-usul yang lain. Yang paling ketara ialah sebabkan COVID-19 ini hal perbelanjaan negara itu perlu didalami lagi. Jadi itu mungkin perlukan kajian yang dia punya ada usul berhubung dengan dia punya bajet bajet tambahan. Dia kena bentangkan kerana telah pun dibelanjakan tanpa kelulusan parlimen. Oleh kerana itu usul untuk meluluskan bajet tambahan itu memang perlu dibentang dan perlu dibahas. Ya, itu dia. Dan satu ucapan daripada penonton kita, Nazrin Nasiruddin, di hujung majlis ini, dia mengatakan semoga Pakatan Harapan berjaya membentuk semula kerajaan, insya-Allah. Insya-Allah. Doakanlah tuan-tuan di luar sana yang mendukung pada kerajaan yang benar-benar dipilih, diberikan mandat oleh rakyat, itu yang paling penting sebenarnya. Dan yang paling akhirlah Wabi, harapan Wabi untuk kepada rakyat dan juga terutamanya pimpinan-pimpinan pertengahan di bawah dalam Pakatan Harapan ini. Saya agak terkesan dengan tindakan pihak SPRM menahan riman saudara Azhar kerana ianya memang kelihatan tidak berasas sama sekali lah. Kerana dia telah datang sebagai pengadu tetapi dia ditahan dan diriman selama bukan 1-2 hari tapi 6 hari. Ini menunjukkan bagi saya lah, saya mensyaki sememangnya ada agenda politik di sebaliknya dan kita khawatir kalau sekiranya Kerajaan Perikatan Nasional ini terus memerintah, maka mereka akan terus bertindak atas kepentingan politik dan menyalahgunakan kuasa untuk menahan dan mengugut pemimpin-pemimpin politik yang bersama dengan Pakatan Harapan. Azhar itu daripada Amanah, saudara Said Saddiq pun daripada Bersatu pun telah diganggu. Timbalan Presiden Warisan di Sabah pun telah diganggu dan kita semua tahu bahawa DAP pun sedang diganggu dengan kononnya siasatan terhadap salah guna kuasa yang telah berlaku di bawah pentadbiran mereka. So ini merupakan satu suasana yang amat membimbangkan kerana ianya merupakan tindakan-tindakan yang bermotif politik. Dan tak boleh disamakan dengan tindakan kita terhadap Datuk Seri Najib dan yang lain kerana dalam kes-kes itu memang YMDB itu masyhur satu dunia dah tahu dan bagi orang yang menafikannya, saya pun nak kena ingatkanlah bahawa Zafrul yang Menteri Kewangan yang sekarang ini, dia telah mengesahkan bahawa pihak syarikat Goldman Sachs telah pun menawarkan bayaran sebanyak USD 3 bilion USD 3 bilion sebagai ganti rugi atas nasihat yang tidak betul yang mereka telah berikan berhubung dengan 1MDB kerana mereka bersekongkol untuk melakukan pembohongan dan penipuan itu. Mereka dibayar fee sebanyak 600 juta USD dan mereka telah menawarkan sebagai pampasan jumlah sebanyak USD 3 bilion, iaitu 5 kali ganda jumlah fee ataupun bayaran yang mereka telah terima tetapi Zafrul telah menolak dengan mengatakan bahawa 3 bilion USD tak cukup untuk nak selesaikan masalah kewangan yang dihasilkan daripada kes 1MDB. Lalu maknanya kalau ada orang kata 1MDB ni tipu lah, tak betul lah,
Kenapa Goldman Sachs nak bayar sampai USD 3 bilion? Dan Zafrul sendiri mengakui bahawa tak cukup nak bayar YMDB kerana memang negara kita telah dirompak dan tak ada orang boleh menafikan. Dan Datuk Seri Najib defense dia sekarang ni, dia kata dia ditipu. Dia kena scam. Dia kena tipu, kena scam, dia dapat 42 juta lah dalam akaun dia. Ini semua fakta-fakta dalam perbicaraan dia. So mana boleh nak disamakan dengan kes yang sekarang ini dilancarkan untuk menimbulkan persepsi negatif terhadap Pakatan Harapan. So saya harap perkara ini dapat ditangani dengan kita mendapat balik kerajaan supaya kerajaan itu kembali profesional dan adil. Itu. Baik. Memang satu saat yang ditunggu-tunggu nanti. Harap-harap YB sendiri berperanan yang baik. Kita pun tak nafi bagaimana YB kalau masuk dalam parlimen macam singa sikit herang dia kan. Tapi yang penting hujah-hujah diberikan dan kita mengharapkan apa yang YB nyatakan tadi sebagai pendukung di luar sana Pakatan Harapan harap-harap menjadi satu kenyataan segala perancangan yang telah dilaksanakan ini. Dan harap-harapnya juga itulah Pakatan Harapan akan terus kokoh, kuat untuk mendapatkan kembali mandat rakyat ini. Alhamdulillah. Nak sejam dah YB. Jadi harapannya di luar sana agar berpuas hati untuk dalam sembang-sembang bicara kita pada malam ini. InsyaAllah ada persoalan yang lain nanti kita akan bawa lagi untuk sembang-sembang untuk minggu akan datang insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada di luar sana. Nanti kita akan jumpa lagi. Terima kasih kepada YB atas perkongsian ini. Sangat jelas banyak perkara yang kita dapat selesaikan. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.